أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk bab yang ke-10. Malam ni kita masuk bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang seseorang itu meninggal dunia seharusnya dalam keadaan husnuzan, yakni berbaik sangka dan khauf kepada dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu meninggal dunia seharusnya dalam keadaan berbaik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir radhiyallahu an bahawa 3 hari sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah salah seorang kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jabir, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kewafatannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan ia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia. Kemudian hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Husnu Azzan Billah. Ia menambahkan lagi, sesungguhnya ada suatu kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha berkat lagi maha luhur telah berfirman kepada mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzalikum zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Surah Fussilat ayat yang ke-23. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Jabir ibni Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui riwayat Jabir 3 hari sebelum kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang pun daripada kalian ini meninggal dunia kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah. Nak berbaik sangka kepada Allah, itulah intipati agama ni. Allah bagi kita kehidupan 60-70 tahun. Penghujung hidup kita, apa saja amal kesalehan yang kita buat, Allah saja yang tahu sama ada Allah terima atau tidak. Kita buat amal kesalehan, kita tidak ada jaminan yang amal kita diterima oleh Allah. Jadi kita ada 2 perasaan. Satu husnuzan, satu berbaik sangka kepada Allah. Dan satu lagi khauf, kita takut
takut-takut Allah tak terima kita. Kita rasa kita okey, takut Allah tak terima kita. Jadi dalam melakukan segala amal kesalihan, Nabi berpesan sebelum kewafatan ni, jangan sesekali salah seorang pun daripada kalian, daripada umat ini, meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia menyerahkan urusan dia semua kepada Allah, walaupun dia memiliki dosa, selain daripada dia bertaubat kepada Allah sebelum mati. Serahkan urusan tu semula kepada Allah, dalam keadaan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan bertindak ke atas hamba-Nya berdasarkan sangkaan dia hamba kepada Allah. Allah bertindak ke atas hamba Dia berdasarkan sangkaan hamba kepada Allah. Kemudian Imam Ibnu Majah dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab dalam bab husnuzan dan khauf kepada Allah ni, ada satu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang ada satu orang pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang budak muda ni tidak disebutkan nama dia. Sahabat tak sebut nama dia, tapi digunakan perkataan seorang pemuda. Pemuda ni dia suka khidmat dalam masjid. Dia tak masyhur, itu sebab sahabat pun tak riwayatkan nama dia. Dia satu orang yang suka khidmat. Jadi bila dalam masjid tu kadang-kadang kalau ada kotoran, dia khidmat. Dia tak harap siap, bersih lah kan. Jadi kalau ada kotoran dan sebagainya, dia menyapu dan dia khidmat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati dalam beberapa hari Nabi tak lihat budak ni. Jadi tidak disebut beberapa lama, tetapi dalam tempoh beberapa hari Nabi merasakan kehilangan budak ni. Nabi tak perasan budak ni. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, mana budak yang selalu suka khidmat ni? Para sahabat kata, ya Rasulullah, budak ni sakit. Dia sakit. Dan sakit dia tu sakit yang keras, kuat. Dan dia terlantar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kenapakah kalian tidak memberitahu aku tentang ihwal budak ni? Kemudian Nabi kata, di mana rumah dia? Jadi Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Nabi keluar, seluruh sahabat bangun dan keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tunjukkan aku di mana rumah dia. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah, sampai rumah dia, Nabi bagi salam. Kemudian bila Nabi nak masuk dalam rumah dia, Nabi minta izin untuk masuk. Jadi bapa kepada pemuda ni, dia keluar dan diizinkan baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dia. Jadi bila Nabi masuk, Nabi terus pergi dekat budak ni. Budak ni memang dah kritikal. Rupanya bukan sakit demam biasa, memang dah nazak lah, dah sakit lah, teruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri kepala dia, Nabi duduk di kepala dia, Nabi tanya dia. Nabi kata, kaifa tajidu? Nabi tanya, bagaimana keadaan kamu ni? Kamu macam mana? Nabi kata, kaifa tajidu? Macam mana keadaan ni? Jadi budak ni beritahu, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi. Dia kata, wahai Rasulullah, demi Allah, inni arjullah. Inni arjullah. Waktu ni aku sangat-sangat mengharapkan pertolongan Allah. Wa inni akhafu zunubi. Dan aku
takut, khauf terhadap dosa-dosa aku yang lalu. Jadi dia beritahu Nabi dua benda. Dia kata, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu zunubi. Aku sangat mengharapkan pertolongan Allah. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Tapi waktu ni Allah je, dia kata. Aku mengharapkan pertolongan Allah. Wa inni akhafu zunubi. Dan aku, dalam hati aku ni ada takut. Takut nak menghadap Allah, takut terhadap dosa-dosa aku yang telah aku lakukan sepanjang hidup aku. Maka Nabi SAW menerangkan, Nabi kata, jika ada dua perasaan ni, ada dua benda ni dalam hati ni, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan apa yang kau inginkan. Ya, ini kau mengharapkan apa? Kau mengharapkan pertolongan Allah. Dan Allah akan amankan engkau daripada apa yang engkau takutkan. Jadi bagi orang mukmin, di penghujung hidup dia, kita kena ada dua perasaan. Kita kena ada mengharapkan pertolongan Allah. Dan kedua, kita ada perasaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda ni. Orang yang mengharapkan pertolongan Allah ni memang Allah sungguh. Kita takkan faham situasi ni bila mana kita hilang segala-galanya. Bila kita dah hilang segala-galanya, dah sampai penghujung hidup kita ni, kita tak tahu, kita buntu. Kalau tak percaya, tanya orang yang banyak hutang. Orang banyak hutang, bila tak tahu apa nak buat dah. Hutang terlalu banyak, pendapatan dah tak ada dah, harta benda habis. Saya hari ni petang tadi ada satu macam ni lah. Dia datang di pejabat. Ada satu hamba Allah, asal buka meniaga kedai omeh, kedai emas. Asal orang berduit, ada kedai emas. Masa emas tengah, satu masa dulu memang dia buat duit, banyak duit dia. Bukan laki, perempuan. Laki kerja kerajaan biasa, bini dia ni memang berduit betul. Tiba-tiba Allah uji dia. Allah uji dia. Partner dia dalam niaga tu scam dia. Ni kawan makan. Ni kawan makan kawan. Dia partner dalam bisnes buka kedai emas ni, berjuta kedai ni. Perempuan dengan perempuan. Partner dia bukan lelaki, partner dia perempuan. Perempuan dengan perempuan. Last minute partner dia scam dia, collect niaga dia, habis. Sampai akhirnya dia hutang orang berjuta dia hutang. Dia datang kat pejabat. Sebab saya kenal dia lah. Duduk dekat pejabat tu, duduk depan sofa dia. Jadi saya tanya ehwal dia. Jadi dalam tanya tu sikit, tak sampai beberapa minit, air mata dah mengalir. Dia hutang orang berjuta, kosong akaun dia. Dia kata, Ustaz, sekarang ni duit RM1 bila saya tengok bernilai bagi saya. Duit RM1 ni, dulu saya tak pandang RM1 ni. Duit RM1 ni saya tak pandang RM1 ni. Tapi sekarang nilai RM1 tu sangat besar buat saya. Saya tak tahu macam mana saya nak keluar. Saya dah, laki saya pun dah coraikan saya dah. Keluarga saya musnah. Laki pun tak sanggup dah. Hutang berjuta. Nangis dah.
keluarga musnah, laki corai, hutang orang berjuta. Saya tak nampak jalan keluar. Saya kata berapa umur awak? 45. Dia kata 45 awak ada hutang berjuta-juta. Akhirnya saya beritahu dengan dia. Dalam dia menangis tu saya kata, Puan akan keluar daripada masalah ni. InsyaAllah Puan akan keluar. Sebenarnya waktu ni tak ada siapa yang boleh tolong Puan ni, melainkan Allah. Tak ada orang boleh tolong. Tak ada orang boleh sanggup bayar hutang dia berjuta tu, tak boleh. Sekarang tuan, sekarang ni puan, Allah Ta'ala belaka. Hanya bulat Allah. Tak ada mana-mana makhluk yang boleh tolong puan ni, melainkan Allah. Puan bentangkan puan punya masalah bulat kepada Allah. Jangan ada hati sekelumit sebesar zarah pergantungan kepada makhluk ni, tak boleh. Allah Ta'ala aja boleh selesaikan hutang ni. Tahan diri daripada meminta-minta kepada makhluk. Tak boleh, tak ada siapa. Memang ini proses ujian dia. Bila saya cakap macam tu, air mata macam paip tu. Air mata dia. Pasal orang dah jadi terlalu stres. Dia tak boleh dah. Satu perempuan umur 45 hutang berjuta, saya pun takut. Laki dia pun lagi. Laki dia gulung bedding lagi. Tak sanggup. Saya kata insya-Allah puan akan keluar. Hanya Allah lah. Waktu ni pengharapan hanya kepada Allah. Puan bangunlah waktu malam, 1/3 daripada malam. Bentangkan masalah puan kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dia pun kata, Ustaz, memang saya banyak salah dulu. Saya banyak dosa, saya banyak salah. Saya lupa Allah Ta'ala. Sibuk meniaga kedai emas, Zohor pun tak ke mana, asar pun tak ke mana. Kedai emas. Kena emas tengah naik harga, beratur orang kat emas tu. Jaga hati-hati orang meniaga emas ni. Dia ada suka duka dia. Jadi dia mutlak dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu, saya ada satu orang sahabat. Saya beritahu dengan dia, saya kata, puan, ada satu sahabat nama dia Sayyidina Abi Umamah. Dia masuk ke dalam masjid suatu pagi, satu waktu yang tak ada orang dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, tak ada orang dalam masjid. Dia macam puan lah. Dia dah buntu, dia tak tahu apa nak buat. Dia masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk satu penjuru. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk dalam masjid, Nabi nak solat. Berkemungkinan Nabi nak solat duha. Nabi tengok Abu Umamah duduk di satu penjuru dalam keadaan muka dia muram durja. Muka monyok, sedih. Nabi kata, ya Aba Umamah, ya wahai Abi Umamah, mengapakah aku melihat engkau berada di dalam masjid satu waktu yang kau tak biasa masuk, kata Nabi. Abu Umamah kata, ya Rasulullah, hutang. Disebabkan hutang, aku memiliki hutang yang banyak, dan aku miskin, aku tak ada pendapatan. Dahlah hutang banyak, source of income pun tak ada. Hari ni kalau orang bankrupt, dia pergi insolvency pun kena tengok juga dia ada income ke tak ada income, tak bayar. Satu orang kalau nak meniaga pun, kalau dia ada kes dengan insolvency pun, kalau dia ada meniaga pun tak boleh pakai nama dia, melainkan dia perlukan satu surat daripada insolvency untuk lepaskan dia supaya dia boleh buat satu bisnes dengan niat untuk bayar hutang. Jadi Abu Umamah kata, ya Rasulullah, aku memiliki hutang dan aku tidak ada sumber pendapatan. Tak ada apa dah, kosong.
Maka Nabi kata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang mana apabila engkau baca, wahai Abu Umamah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan engkau daripada hutang kau. Allah bebaskan kau. Maka Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalibati daini wa qahri rijal. Nabi beritahu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun kau memiliki hutang sebesar Jabal Uhud, walaupun hutang itu sebesar gunung Uhud, 5 juta kalau duit Malaysia, kalau kita timbunkan tak setinggi, saya rasa tak setinggi Uhud dah. Nabi kata, walaupun kau memiliki hutang sebesar gunung Uhud. Nabi perintahkan Nabi Umamah untuk baca doa ni setiap pagi dan petang. Nescaya Allah akan mengambil tanggungjawab untuk keluarkan kita daripada masalah hutang. Jadi nak balik kepada pengharapan kepada Allah. Jadi orang yang, tuan-tuan, orang yang ditimpa musibah macam ni, bila dia beramal, hati dia tu bulat kepada tu nak beritahu masalah hati. Kadang-kadang kita beramal tapi hati kita masih bergantung kepada makhluk. Tu yang kadang-kadang berbeza dengan orang yang tak ada apa-apa. Dia bulat kepada Allah, bulat kepada Allah. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu an, pada malam peperangan Badar, Sayyidina Ali kata, pada malam peperangan Badar, kami para sahabat, majoriti semua sahabat tidur pada hari peperangan Badar. Yang menaiki kenderaan seorang dia, itu pun dia naik seekor kuda, dan nama sahabat dia naik kuda tu nama dia Miqdad. Ada satu sahabat nama dia Miqdad. Ketika Badar tu seorang yang naik kenderaan, yang lain sahabat semua jalan kaki. Maknanya daif sahabat ni. Harta kemiskinan tu memang, yang ada kuda pada waktu tu hanya Miqdad je. Miqdad je naik kuda, kata Ali. Kami semua jalan kaki. Dan pada malam peperangan Badar, besok pagi nak peperangan Badar, semua, kata Ali, ku bangun di tengah malam, ku dapati, ku lihat keliling aku, ku lihat semua para sahabat 311. Maknanya semua tidur, melainkan aku dengan Nabi. Sebab Ali kata, aku bangun, bila ku terjaga, ku lihat Nabi sallallahu, ku cari Nabi, ku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di bawah sepohon pokok. Nabi sedang solat di bawah sepohon pokok. Nabi solat sepanjang malam sehingga ke fajar. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan kepada sahabat. Kata Ali radhiyallahu an, ku lihat Nabi solat, tapi majoriti sahabat semua tidur waktu. Sebab apa? Sebab kerana kelaparan, kehausan dan kepenatan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah ni, kata para ulama, Nabi tahu Nabi tidak memiliki asbab. Tak ada asbab. Asbab nak menang tu tak ada. Asbab senjata tak ada, asbab kenderaan tak ada, apa asbab pun tak ada. Hati itu bulat kepada jadi doa waktu tu dia lain, dia lebih didengari daripada kita memiliki semua asbab untuk menyelesaikan masalah kita. Kita ada semua asbab, kemudian kita berdoa kepada Allah, dia lain. Dia tak sama dengan orang yang tidak memiliki asbab. Tak ada dah, memang tak ada apa-apa, hanya Allah saja. Jadi penggantungan dan harapan bulat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu bertindak ke atas hamba-Nya berdasarkan sangkaan hamba dia kepada dia. Kalau hamba-Nya menyangka Allah boleh selesaikan masalah dia, Allah pasti selesaikan masalah dia. Kalau dia memiliki hutang 10 juta, 20 juta, dia yakin Allah akan selesai, pasti Allah akan selesai. Dia berkaitan dengan keyakinan.
dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada riwayat ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang budak ni. Jadi budak ni kata, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu zunubi. Aku mengharapkan pertolongan Allah. Nak beritahu perasaan budak ni. Tak ada apa-apa lagi dah. Aku tak bergantung apa lagi dah, ya Rasulullah. Aku bergantung Allah Ta'ala aja. Aku mengharapkan Allah aja. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, jika itu perasaan kamu, nescaya Allah akan amankan kamu daripada apa yang kau khaufkan, apa yang kau takutkan, dan Allah akan beri apa yang kau inginkan, iaitu kau mengharapkan pertolongan Allah. Pasti Allah akan beri. Itu sebab kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, dibawa riwayat ni, riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang dalam keadaan nazak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajidu, bagaimana perasaan kamu?" Ia menjawab, "Selain berharap kepada Allah, aku juga mengkhawatirkan dosa-dosaku ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dalam hati seorang hamba yang mukmin itu ada dua perasaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengabulkan harapannya dan menyelamatkannya daripada apa yang ia takutkan. Maka hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Maka katanya ini hadis darjat dia hasan sekaligus dia gharib. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan daripada Sayyidina Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih di dalam kitabnya An-Nawadir Al-Usul pada halaman yang ke-86, beliau mengatakan bahawa ia telah mendengar dari Yahya bin Habib, dari Adi, dari Bashar Al-Mufaddal, dari Auf, bahawa Al-Hasan radhiyallahu berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha agung telah berfirman, aku tidak menghimpunkan pada hambaku dua ketakutan sekaligus, dan tidak menghimpunkan dua rasa aman sekaligus. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia ini, aku akan membuatkannya merasa aman di negeri akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman daripadaku di dunia ini, aku akan membuatkannya takut di negeri akhirat. Jadi riwayat Imam At-Tirmizi ini kata Hasan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku tidak akan menghimpunkan di dalam hati, dalam dada hamba-Ku ini dua ketakutan sekaligus, dan tidak menghimpunkan dua rasa aman sekaligus. Allah tak akan bagi kita dua ketakutan. Kalau satu orang hamba itu dalam kehidupan dunia ni dia takut kepada Allah, dalam dia ada khauf kepada Allah, ada perasaan takut dalam menjalani hidup kita ni. Kita tak lari daripada buat silap, kita tak lari daripada buat dosa. Kita ni semua pendosa. Kita semua pendosa. Keluar daripada masjid ni, keluar daripada pintu masjid ni, kita akan terlibat. Kalau kita tak boleh lari. Itu sebab hari ni setiap kali lepas solat kita istighfar. Kita mohon keampunan kepada Allah. Jadi dalam kita ada mohon keampunan kepada Allah ni, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita perasaan khauf, takut kepada Allah ni. Jadi orang yang dalam kehidupan dunia ni, bila dalam hati dia ada perasaan khauf kepada Allah, dia kekalkan perasaan khauf tu. Allah tidak akan bagi dia ketakutan di negeri akhirat ni. Masa dekat mati dia tu, Allah amankan dia. Tetapi satu orang yang merasa aman hidup kat dunia ni, dia aman. Dia buat maksiat pun dia rasa aman. Dia langgar perintah Allah pun dia rasa aman. Dia tidak melaksanakan kefarduan pun dia rasa aman. Dia tak solat pun dia rasa aman. Oh, saya okey. Saya okey-okey belaka. Saya tak semayang pun kaya. Saya tak solat pun, dia kata. Kan? Tapi meniaga saya menjadi. Haji saya tengok hari-hari pergi masjid, tak kaya pun. Kan?
Kan kita biasa dengar orang cakap macam tu. Haji tonggang tonggik pun macam tu. Oh, bahaya tu. Kita bukan tonggang tonggik semayang nak kaya. Kan? Kita bukan semayang untuk jadi kaya. Kalau kita solat nak jadi kaya, ada masalah dengan kita ni. Kita solat sebab nak menzahirkan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Kita status hamba. Kita ni hamba. Hamba tidak layak dibayar gaji. Kita hamba. Itu status hamba. Kalau satu orang memiliki hamba, apa tuan dia makan, apa yang diberi makan oleh tuan dia, dia makan. Apa yang tuan bagi dia pakai, dia pakai. Dia tak boleh demand kepada tuan dia. Itu status hamba. Dia dimiliki. Dia kerja daripada pagi sampai malam, dia tak ada gaji. Itu status hamba. Perempuan Indon yang kerja kat rumah kita tu bukan hamba. Dia orang gaji. Hamba dimiliki oleh tuan dia. Jadi apa yang tuan dia bagi dia makan, dia makan. Kalau tuan dia tak bagi dia makan, dia tak makan. Jadi kita hamba. Kita tak ada hak untuk ambil hak kita. Jadi kita salat untuk menzahirkan pengabdian kita kepada Allah. Sama ada Allah kayakan kita atau Allah miskinkan sepanjang hidup kita, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Itu hak mutlak Allah. Jadi banyak orang telah salah faham. Kalau semayang, saya tak semayang, tapi Allah bagi saya kaya. Ialah Allah bagi kaya. Orang kafir pun Allah bagi kaya. Sembah berhala pun kaya. Tak sembah berhala pun kaya. Tapi jaminan yang Allah SWT berikan kepada satu orang hamba yang tunduk kepada perintah Allah, yang ini janji Allah Ta'ala. Allah berikan peace of mind. Allah berikan sakinah, ketenangan. Ketenangan yang ada dalam hati orang mukmin, dia tak sama dengan ketenangan yang ada pada hati orang tak mukmin. Orang yang tak mukmin, hati dia gelisah. Itu pasal kita tengok hari ni banyak orang stres. Dia stres, sedangkan dia ada harta, tapi dia stres. Pasal apa stres? Hati tak tenteram, hati gelisah. Duduk dalam rumah harga berjuta, tapi malam tak boleh tidur. Pergi jumpa doktor, makan ubat, tidur. Makan ubat pun tak tidur. Allah ambil nikmat tidur. Tapi satu orang yang tenang, dia datang kuliah, dia tidur. Jadi tuan-tuan yang tidur je. Pasal apa? Jadi itu pasal orang duduk kuliah, saya tak marah. Orang duduk kuliah tidur ni saya tak marah. Dan saya tak bagi orang kejutkan dia. Biar dia tidur. Biar dia tidur. Sebab tempat yang paling aman adalah in masjid Allah. Masjid Allah. Kenapa saya cakap tidur ni? Benda yang paling sedap dalam hidup ni, tidurlah. Biar kurang makan, jangan kurang tidur. Biar kurang tidur, tapi jangan kurang ajar. Benda yang paling sedap dalam hidup ni tidur. Itu pasal satu orang yang kalau tengah sedang tidur, makanan dah siap, jangan kejutkan dia. Sebab tidur lagi sedap. Tidur ni sedap. Dia sakinah. Itu pasal satu orang yang duduk dalam masjid, dia datang, dia duduk aja, dia boleh tidur. Allah bagi sakinah. Ya. Saya teringat dulu ada satu jemaah tabligh. Jemaah Pakistan. Jemaah tabligh ni daripada Faisalabad, jemaah Pakistan. Dia keluar 4 bulan di Amerika. Dia jalan kaki Route 66 tu.
Route 66 tu. Kat US tu dia ada dia punya laluan. Dia jalan kaki. Jemaah Pakistan ni. Jemaah 1 tahun. Sorry, bukan 4 bulan. Jemaah 1 tahun. Jemaah daripada Faisalabad. 10-12 orang jemaah Pakistan. Dalam tu adalah Maulana Pakistan ni, ustaz-ustaz Pakistan ni. Budak-budak hafiz Quran ada. Dia jemaah jalan kaki. Dia keluar dekat Amerika. Jadi dia kata masa dia jalan Route 60 dia jalan tu jauh. Jadi ketika dia jalan, dia sampai dekat satu petrol station, tempat minyak. Jadi dia sampai kat stesen ni, dia mesyuarat, dia kata kita pun tak solat, kita solat dekat sini. Jadi jemaah Pakistan ni pun mana ada surau. Dekat Amerika kat petrol station mana ada tulis surau, musolla, tak ada. Sini je. Jadi dia pun mesyuarat, dia letak, dia cari satu sudut dekat petrol station tu, dia pun letak beg dia. Dia pun ambil wuduk, dia solat. Dia musafir, jadi dia solat kat tepi stesen. Jadi masa dia tengah solat, geng Apache tu yang naik motor, yang semua tatu kat sini ni, Born to Ride, dia Apache ni, penuh tatu badannya, besar-besar putih ni. Dia jadi dalam 40-50 motosikal besar-besar. Dia orang dalam satu perjalanan. Dia pun masuk, jemaah Pakistan di Faisalabad ni kata, dia masuk dekat stesen ni, dia tengah solat. Jadi bila dia tengok kita semua sedang solat, dia orang semua berhenti motosikal, dia pun duduk perhati dengan kita. Habis solat, imam tu kata ketika habis solat dah doa, dia ambil kitab hadis yang dia bawa tu, dia bacalah 2-3 hadis lepas sembahyang. Kita tengok kadang jemaah tabligh kalau dia keluar lepas sembahyang tu, dia baca 2-3 hadis kan. Dia ambil kitab Fadhail Amal tu, dia bacalah 2-3 hadis. Dia baca tu dalam bahasa Urdu, bukan dalam bahasa orang putih. Dia bahasa dalam bahasa dia, bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Jadi masa dia tengah baca dalam bahasa Urdu ni, dia punya satu dia punya chief lah, besar dia kata badannya. Chief tu datang. Chief tu tengok dia baca, chief tu tanya dia, buat apa? Jadi jemaah Pakistan tu kata, kita lepas semayang, kita sedang baca sikit 2-3 perkataan Nabi kami. Jadi jemaah Amerika Apache ni kata, aku boleh duduk? Boleh duduk? Duduklah. Jemaah Apache ni pun duduk. Dia pun duduk. Duduk, jemaah pun baca. Sambung lagi baca 4-5 hadis lagi. Apa jadi? Bila dia baca, akhirnya Apache ni pun tidur. Apache ni tidur. Tapi kawan-kawan dia seorang pun tak berani bergerak, sebab itu chief dia, amir dia, chief dia. Dia pun tidur. Bila tengah tidur, orang tidur duduk ni berdengkur tak? Berdengkur. Jadi jemaah Pakistan Faisalabad ni kata, biarkan dia tidur. Jemaah kata macam mana? Baca lagi. Sedang dia tidur tu, lama dia tidur. Akhirnya habis jemaah pun dah baca hadis tu, jemaah nak bangun, baru orang kejutkan dia. Terperanjat dia. Dia kata, selama bertahun-tahun lama dia, aku tidak dapat menikmati tidur macam ni, dia kata. Aku tak, sebertahun-tahun lama dia, aku tidak menikmati tidur macam ni. Engkau orang ni memang satu jemaah luar biasa lah, dia kata. Kau nak pergi mana? Dia kata, kita nak pergi ke depan. Okey, kau jalan, aku escort, dia kata. Boleh tak aku join kau orang ni, dia kata. Sebab apa? Aku nak tidur. Aku nak tidur. Jadi niat dia untuk ikut jemaah tu sebab nak tidur. Maka jemaah Faisalabad Pakistan ni kata, mereka telah ikut kami. Kami telah keluar 40 hari di kawasan Route 66 tu. Dia kata 40 hari dia bersama kami. Dia tak semayang. Dia kerja dia tidur.
Bila makanan kami siap, kami ajak dia makan. Bila kami semayang, dia tengok kami semayang. Kami bangun tahajud, dia duduk tengok. Kami tidur, dia pun tidur. Kami tak baca hadis, dia pun tidur. Akhirnya Apache ni masuk Islam. Sebab dia kata, inilah satu-satunya agama yang aku duduk, aku boleh tidur. Jadi tuan-tuan duduk kuliah saya, tidur. Tak apa. Sebab tidur ni satu nikmat. Tak percaya, tanyalah orang yang tak boleh tidur. Tanya orang, apa nama penyakit tak boleh tidur ni? Apa nama dia? Insomnia. Penyakit orang tak boleh tidur. Jadi orang tak boleh tidur ni, ajak datang masjid. Orang susah nak tidur ni, ajak datang masjid. Jadi Allah Ta'ala berikan kenikmatan, ketenangan. Orang yang datang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam pengajian, pasti Allah Ta'ala bagi, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakit. Yang kita terlelap tu sebab Allah turunkan sakit, Allah turunkan ketenangan, Allah beri kita kerehatan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita semua dalam syurga Allah. Tapi dalam syurga kita jangan tidur, rugi. Syurga tempat kita menikmati segala kenikmatan kita. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan ya. Jadi saya berhenti dekat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Haji ada soalan Haji? Baik kepada Allah. Ini ada satu kalam ulama Ustaz. Saya baca banyak kali dia tak faham. Kalam ulama ini Imam Abdullah bin Abdul Haddad kata tentang sangka baik. Pertama, baik sangka saya punya teman rapat. Yang kedua, baik sangka ada teman penghibur saya. Ketiga, baik sangka teman yang menyokong saya. Yang keempat, baik sangka teman yang setia dengan saya. Soalan saja Ustaz, ingin berteman, dikata kalam Imam Abdullah ingin berteman, bertemanlah dengan husnuzon. Itu faham tak yang kata-kata ulama ni? Itu kalam ulama tasawuf. Dia ulama tasawuf ni dia ada, sana kita kata, dia ulama tasawuf ni bila dia tenggelam dalam tasawuf, dia je dapat menikmati benda tu. Cuma maksud dia tu kalau kita salah tafsir, takut keterangan kita salah. Tapi sebab dia tenggelam dalam ilmu kesufian ni, jadi nak beritahu tentang itu pasal saya mula tadi tu, segala intipati agama ni dia punya tiang dia tu husnuzan. Dalam kita mengamal kesalehan ni, yang akhir sekali ni kita nak bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi kalam-kalam ulama sufi ni kita kena berhati-hati lah. Maksudnya kalau kita nak tafsir, saya pun tak berani nak tafsir sebab kalau takut nanti benda yang dia maksudkan tu berbeza dengan apa yang kita terangkan. Jadi kalau nak tahu tu kena jadi ahli sufi lah. Kena tenggelam dalam kesufian. Ulama sufi ni kita kena, kalau orang tak faham, orang akan kata dia gila kan. Jadi yang sebenarnya bukan dia gila, kita yang tak faham, kita yang tak faham sebab kita tak tenggelam dalam kesufian. Melainkan kita beramal dengan tasawuf sampai satu tahap Allah Ta'ala naikkan darjat kita dan Allah beri kita perasaan-perasaan tu, sehingga Allah bukakan hijab tabir-tabir yang selama ni Allah tutup. InsyaAllah aja ya. InsyaAllah. Jadi saya berhenti dekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Zainab Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.